Creating the carving of the Asma'ul Husna began with the stones first being engraved with the desired. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sahabat-sahabat maya sekalian, pada tengah hari ini insya-Allah kita akan berkongsi tajuk 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, ketibaan dinanti. Semoga Ramadan dilalui membuahkan takwa. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam bulan Ramadan. Ada yang kita dengar sebelum Ramadan telah bertemu dengan Allah. Ada yang semalam telah kembali bertemu dengan Allah. Begitulah juga kita mengharapkan supaya kita insya-Allah akan kekal sepanjang bulan Ramadan ini sehingga penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang tahun depan supaya kita berpeluang untuk memperolehi ganjaran, tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, apabila kita bincang tentang menjelang 10 akhir Ramadan, kita perlu jelas tentang keistimewaan Ramadan itu sendiri. Keistimewaan yang pertama yang selalu dibincangkan dalam bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara hak dan yang batil. Itu yang pertama. Keistimewaan Ramadan yang kedua kalau kita lihat iaitulah diturunkan padanya malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar, Seperti mana dalam surah Al-Qadr di firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran pada malam Qadar. Apakah anda tahu apa malam Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan bermakna 83 tahun. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Ini antara keistimewaan yang kedua. Setelah diturunkan Al-Quran, yang keduanya dikurniakan dalam bulan Ramadan ini, keistimewaannya adalah malam Qadar itu sendiri. Dan yang ketiganya, keistimewaan Ramadan ini iaitulah bermulanya kewajipan berpuasa dan kemudian menghasilkan puasa yang kita laksanakan, kita tunaikan itu akan menghasilkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita selalu baca dalam ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, iaitu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah kemuncak ataupun hasil ataupun buah yang kita nak capai daripada puasa yang kita tunaikan. Dan semoga kita dalam fasa yang ketiga yang akan kita masuk nanti menjelang 10 Ramadan yang terakhir ini, 20 hari yang sebelum ini adalah merupakan persiapan kita juga untuk kita mencari jalan bagaimana 10 akhir Ramadan yang bakal menjelang
Ya, insya-Allah kita manfaatkan sepenuhnya. Dan sesungguhnya takwa itulah adalah sebaik-baik bekalan. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 197 firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Dan kemudian dikukuhkan lagi dalam ayat surah Al-Imran ayat 133. Ya. Bagaimana hasil takwa yang kita nak capai daripada Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu dan mendapatkan syurga dan bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerah Allah ini selepas kematian kita yang belum pasti bila, anugerah takwa ini akan membawa kepada kita untuk memperolehi nikmat yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada kita, iaitulah syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, oleh kerana itulah peluang yang Allah berikan kepada kita yang masih ada pada tahun ini, mudah-mudahan kita masih lagi mempunyai peluang-peluang pada masa akan datang. Maka kita dapat gunakanlah sepenuhnya. Dan kita gunakan puasa kita itu dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan kita berpuasa kerana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, di mana disebutkan barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang yang telah lalu akan diampuni. Okey, baik. Sekarang ni kita pergi kepada perkara yang kita nak masuk, iaitu kenapa 10 Ramadan? Kenapa kita perlu beri perhatian, mempersiapkan diri untuk 10 Ramadan yang terakhir ini? Seperti ayat yang kita dah baca di awal tadi dalam surah Al-Qadr, di mana Allah menyebutkan bahawa sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Apakah anda tahu apa malam Qadar itu? Iaitulah malam Qadar itu baik dari 1000 bulan. Dalam 10 hari itu akan ada satu malam yang akan disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ini yang kita nak berebut ni, insya-Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan yang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, apa fokus kita menjelang 10 akhir Ramadan? Apa fokus kita? Hari ini lagi berapa hari lagi kita nak 10 Ramadan akhir? Malam ni? Malam ni dah. Malam ni dah. Maknanya tuan-tuan dan puan, malam ni kita dah, siang ni kita dah ada mula fokus dah sekarang ni. Dah kena ada dalam minda kita untuk pastikan 10 Ramadan pada tahun ini aku akan manfaatkan sepenuhnya, insya-Allah. Keluarga aku, anak-anak ahli keluarga aku, semuanya akan memanfaatkan sepenuhnya, insya-Allah 10 akhir Ramadan. Jadi fokus 10 akhir Ramadan ni apa dia? Pertamanya kita nak buru Lailatul Qadar. Yang keduanya kita nak meningkatkan amal soleh. Kita nak meningkatkan amal soleh. Kita nak buru, ada satu mindset kita nak buru Lailatul Qadar. Kemudian kita nak meningkatkan amal soleh kita yang mungkin 20 hari yang lalu kita dah buat, kita nak pertingkatkan lagi. Yang ketiganya kita nak meninggalkan perkara-perkara mungkar dan lara. Azam dalam diri 10 hari akhir ni aku nak kurangkan, nak tinggalkan perkara-perkara lara, perkara-perkara mungkar yang insya-Allah lepas daripada Ramadan, mungkar, perkara lara ini aku nak tinggalkan terus. Itu dia. Kemudian yang keempat, pastikan amalan-amalan kita
dalam 10 hari yang terakhir ini menepati tuntutan Quran dan Sunnah. Supaya tak sia-sia amalan kita itu. Apakah strategi? Strategi je deh. Kalau kita bincang KPI ada strategi apa semua deh. Nak masuk 10 hari ini pun kena ada strategi dia. Kita dah tahu fokus kita. Ke mana kita nak pergi? Strategi dia tu apa? Yang pertamanya, hari ini mula siang sekarang ni, lepas ni. Bayangkan, rancang dan berazam bagi memastikan 10 malam terakhir ini diisi dengan amal-amal yang meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Isi dengan meningkatkan amal soleh kita. Yang pertama. Kena bayang Bayang, rancang, azam, bincang, sembang dengan ahli keluarga kita. Keduanya, memastikan amal soleh di siang hari dapat membantu menghidupkan amal kita di malam hari. Apa yang kita buat di siang hari itu mampu memberi stamina, tenaga untuk kita amal pada waktu malam. Yang ketiga, memastikan urusan di siang hari tidak meletihkan diri pada waktu malam. Yang keempat, meninggalkan perkara-perkara mungkar dan lara. Yang kelima, merancang secara bersama ahli keluarga untuk memastikan 10 akhir ini kita dapat manfaatkan sepenuhnya. Kalau tidak, dia mulalah anak lah, isteri lah, masak ni, macam-macam. Habis terlepas, setiap tahun dia terlepas. Nak balik kampung, terlepas juga. Strategi kan, balik kampung pagi-pagi supaya sampai itu sebelum Zuhur ke, sampai dan berehat, malam kita dapat manfaatkan sepenuhnya. Rancang, itu maksud saya. Okey, jadi apakah persiapan lain menjelang 10 akhir Ramadan? Ada 7 saya senaraikan. Yang pertama, iaitulah memelihara kesihatan diri dan ahli keluarga. Ni kena pelihara kesihatan, jaga makan, minum. Kalau sakit, tak sihat, tak boleh nak beramal 10 hari Ramadan. Jaga kesihatan diri dan keluarga. Jangan jaga kesihatan diri kita saja. Kesihatan keluarga tak jaga. Bila kesihatan keluarga tak jaga, anda kena masuk hospital, masuk KPJ, masuk hospital. Kita dah tak boleh nak beramal dah. Jaga kesihatan diri dan keluarga. Hello mak kita yang jauh-jauh supaya emosinya tenang, kita pun tenang, seronok. Okey, kemudian apa lagi? Yang kedua, menyediakan keperluan asas dan ruang atau sudut yang selesa untuk beramal jika di rumah. Kalau orang lelaki ni elok beriktikaf di masjid, itulah antara yang terbaik. Tapi kalau tak boleh nak pergi mana, anak kecil lah macam-macam, sediakan satu ruang untuk kita beramal, fokus, tenang. Situ ada belaka sejadahnya, sempatnya sejuk sikit ke, boleh dim lampu ke, ada Qurannya, ada airnya, boleh minum kalau rasa nak ni. Gitu keadaan dia. Kemudian yang ketiga, mengenal pasti urusan hidup yang mengganggu, dalam menghidupkan amal di malam hari. Selesaikan segera atau beri keutamaan penyelesaiannya di awal pagi lagi. Ada benda tahu dah tiap tahun berlaku, ganggu apa dia? Malam apa, makan, lepas makan lepas iftar tu Allah berserabut ni. Pastikan masak simple-simple apa yang patut supaya 10 akhir ini kita dapat manfaatkan sepenuhnya. Cakap pendek-pendek ni pasal masa pendek ni. Okey, kemudian yang keempat, permudahkan urusan iftar dan ahli keluarga saling membantu supaya semua berpeluang untuk beramal. Bukan ayah yang nak beramal, isteri kita, mak kita pun nak beramal sama. Bagi peluang, pergi tolong di dapur, bantu apa yang patut, bersih apa sebagainya supaya tenang. Kemudian sahur pula kita prepare elok. Awal ini nak bersahur tak dan dah nak semayang pun tak dan. Sebab nak masak, suami nak minta masak special pula. Tak payahlah, makan simple. Bangun awal, pergi amal dulu, insya-Allah. Makan simple-simple, kenyang, alhamdulillah. Siap awal. Seterusnya apa lagi? Yang ini. Sediakan doa untuk di pohon di 10 akhir Ramadan. Prepare siapa doa yang kita nak doa. Lah ni boleh type mana ni? Prepare. Kemudian kongsi dengan ahli keluarga. Apa lagi kita nak doa ni?
Doa 10 akhir Ramadan. Prepare. Bila mari Ramadan 10 akhir nak doa apa? Doa pusing. Doa special punya. Okey? Itu antara yang saya cadangkan lah. Yang keenam, merancang kewangan untuk agihan sumbangan, bersedekah dan infak. Ada RM10 contohnya. 10 malam ni. RM1. Biar alhamdulillah boleh juga menyumbang. Praktik. Kena mula menyimpan. Kemudian yang ketujuhnya, ulang kaji amalan terbaik menepati Al-Quran. Supaya kita beramal dengan ilmu. InsyaAllah. Okey. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, maka saya pun tak nak bercakap panjang dah. Kita bersungguh-sungguhlah beramal di 10 akhir Ramadan ini. Di antara cadangannya 10 akhir Ramadan, tunaikan solat fardu pada awal waktu secara berjemaah. Terbaik kalau dapat pergi masjid ataupun surau berdekatan. Yang kedua, laksanakan solat tarawih dan qiyamul lail pada setiap malam. Jangan tinggal. Sebab itu kita kena adjust kita punya perjalanan kita dan seumpamanya. Supaya kita tidak terlepas daripada peluang itu. Yang ketiga, bersedekahlah walaupun RM1 setiap malam. Kita, isteri, anak, apa sebagainya. Ambil peluang itu. Kemudian membaca Al-Quran walaupun satu muka surat setiap malam. Mungkin tak ada mampu, setengah tak mampu. Tak apa, pastikan. Jangan tinggal yang itu. Seterusnya, berbuat baik dan banyakkan khidmat bakti kepada ibu bapa, isteri atau suami dan anak-anak. Kena khidmat tu kena banyak sikit sekarang ni. Itu pun salah satu amal kebaikan. Yang keenam, banyakkan berzikir, beristighfar dan berdoa. Yang ketujuh, banyakkan berdoa semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan yang ke-8, hindarkan diri daripada sifat riak, ujub, sum'ah dan takabur dalam amalan-amalan yang telah kita lakukan. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, semoga Ramadan pada kali ini, persiapan 10 hari ini kita bersungguh-sungguh. Bayang, rancang, bincang, kongsi dengan keluarga. Cari strategi bagaimana yang paling berkesan untuk kita terus memastikan 10 pada tahun ini dapat kita capai KPI dia tu. Capai KPI dia. Dan akhirnya, insya-Allah, tak kira lelaki, perempuan, siapa saja, dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, lelaki dan perempuan yang mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan bersama kita supaya kita dapat menamatkan Ramadan ini dengan sempurna dan dapat bertemu dengan Ramadan pada akan datang. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.